Alhamdulillah pada hari ini dipanjangkan umur untuk bersama-sama anda penonton Hello Doktor TV3 pada siaran 23 Mei 2021. Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Apa yang kami di sini harapkan kepada anda semua penonton Hello Doktor supaya sentiasa ceria, supaya dalam keadaan sihat-sihat sahaja dan paling penting berwaspada. Pastinya ramai dalam kalangan anda hari ini hari Ahad kan, mungkin ada yang baru pulang dari tempat kerja, ada yang baru nak pergi kerja, ada yang sedang menikmati hujung minggu. Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang selamat. Pastinya kami ingin mengingatkan anda semua supaya sentiasa berwaspada kerana tambah-tambah kalau kita lihat sejak hari-hari kebelakangan ini, kes COVID-19 kalau kita lihat pada hari semalam saja 6,320 kes COVID-19. Oleh itu sama-samalah kita selami, maksud kita jaga kita itu sebagai ibu bapa, ingatkan kepada anak-anak anda supaya jangan keluar rumah kalau tiada keperluan. Kerana COVID-19 ini fahamkan kepada anak-anak dan juga insan-insan sekeliling kita bahawa COVID-19 ini juga meragut nyawa. So kalau lihat di Instagram, di Twitter, perkongsian keluarga-keluarga yang kehilangan insan tersayang akibat COVID-19 amat menyedihkan. Oleh itu, sekarang ini sama-sama kita fokus untuk putuskan rantaian COVID-19. Baiklah, hari ini di Hello Doktor kami bawakan satu topik yang pastinya sentiasa menjadi perbualan ramai, tetapi sejauh manakah kesedaran kita mengenainya. Hari ini kami bawakan kepada anda topik kenal pasti anak autism. Kalau kita lihat dengan era digital, dengan adanya laman media sosial, pelbagai perkongsian mengenai autism. Tetapi pada hari ini kita bukan saja nak fokus kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak autism, tetapi kami juga mahu anda semua penonton untuk menyelami apa antara cabaran ibu bapa yang mempunyai anak autism. Jika anda mempunyai apa-apa pandangan, pengalaman ataupun soalan yang ingin ditanyakan kepada tetamu-tetamu kita selepas ini, kita ada doktor, kita juga ada ibu bapa yang akan berkongsikan pengalaman mereka. Anda boleh kongsikan di laman Facebook kami Hello Doktor TV3. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan perbincangan pada hari ini, ayuh kita saksikan dahulu statistik autism di Malaysia. Itu dia yang dapat kita lihat tadi, satu daripada 54 kanak-kanak mengidap autism. Pastinya ia membimbangkan, tapi pastinya ramai dalam kalangan ibu bapa pastinya juga mahu tahu bagaimana untuk menangani emosi dalam membesarkan anak-anak autism ini. Selain daripada bertanyakan di laman Facebook Hello Doktor TV3, anda juga boleh hubungi kami di talian 0377261603. Anda boleh terus tanyakan secara langsung kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Baiklah, kita terus saja dengan topik perbincangan kita pada hari ini, kenal pasti anak autism. Bersama kita secara dalam talian, kita bersama dengan Dr. Nur Aisyah Rusli, pakar psikologi klinikal kanak-kanak. Hello, Assalamualaikum Dr. Nur Aisyah. Waalaikumsalam. Doktor, terima kasih kerana bersama kami di Hello Doktor. Walaupun tak dapat berjumpa secara bersemuka, tak apa. Sama-sama doktor boleh kongsikan ilmu pada hari ini bersama penonton-penonton kita walaupun dalam talian. Baiklah ya, doktor, pastinya ramai yang pernah dengar tentang autism ni, tetapi eloklah kalau kita mula secara pengenalan mengenai autism ni kepada penonton-penonton kita. Silakan doktor. Okey. Mungkin ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua ya. Waalaikumsalam. Okey, saya sentuh sedikitlah tentang apakah maksud autism. Yeah. Ada juga yang saya jumpa orang bertanya, adakah autism dan ADHD itu sama? Okey. Sebenarnya autism adalah masalah neuropsychological problems ataupun masalah perkembangan otak. Okey. So masalah perkembangan otak ni akan kita lihat kepada kanak-kanak yang berusia setahun 10 bulan. Kita dah boleh detect awal. Walaupun banyak kajian mengatakan seawal umur 2 tahun kita dah boleh nampak tanda-tanda autism ni. So masalah perkembangan otak ni akan mengganggu perkembangan kognitifnya, perkembangan pertuturan atau speech. Kita selalu dengar kanak-kanak mengalami masalah speech delay lewat bercakap. Kita selalu lihat kanak-kanak mengalami masalah repetitive behavior.
ataupun melakukan tingkah laku berulang kali. Ya, ataupun pada usia 2 tahun kanak-kanak ini tidak ada eye contact, tidak boleh memandang bila bercakap, ataupun ada yang tidak tahu arahan. So ini adalah tanda-tanda awal lah ya. Jadi sebenarnya autism adalah neuro problems ataupun masalah perkembangan otak kanak-kanak. Ya, jadi doktor, kita tak sebutlah autism ni sebagai satu penyakit, doktor. Jadi apa yang kita boleh klasifikasikan tentang autism ni? Okey, autism ni gangguan perkembangan otak sebenarnya yang boleh menjejaskan fungsi sesuatu fungsi seseorang itu. So, masalah terjejas ni masalah interaksi, masalah tingkah laku, masalah pemahaman ya. Dia bukan satu penyakit yang kata-kata, adalah gangguan sebenarnya. Dia adalah gangguan. Baik. Tadi doktor ada sebut seawal umur setahun lebih dapat dikesan. Tetapi biasanya umur berapa yang paling lambat boleh kita kesan autism ni? Okey, sebenarnya kalau ikutkan perkembangan, kalau kita faham macam mana otak itu berkembang ya. Dia sebenarnya bila kanak-kanak ni dia dah capai umur 1 tahun 10 bulan, otak sebenarnya dah boleh mencapai satu kemampuan yang lain lah. Dia berkembang ya. Tapi bila kita dapat detect awal tu, ya, mudah sebenarnya untuk dibantu kanak-kanak ni. Tetapi ramai ibu bapa yang detect masalah autism ni lewat apabila kanak-kanak ni ada masalah lewat bertutur, speech delay. Ya. Mereka tunggu anak umur 3 tahun tak bercakap lagi, 4 tahun. Ya. Ada juga yang saya jumpa remaja umur 16 tahun baru dapat diagnosis autism. Itu disebabkan oleh ibu bapa yang tak perasan selama ini ataupun ciri-cirinya tu lambat keluar, lambat tunjuk? Okey, ciri-ciri ni dah tunjuk awal sebenarnya. Seawal di bawah umur 5 tahun kita dah nampak ciri-ciri autism ni. Tetapi ibu ayah ni selalu take for granted. Dia fikir anaknya boleh bercakap, boleh bersekolah macam biasa, tidak ada masalah akademik. Tetapi yang menjadi menariknya bila berlakunya PKP tahun lepas, ada ibu bapa yang dah start nampak anak-anak ni mempunyai ciri-ciri autism. Sebab masa PKP tu kita dengan anak kita kan 24/7, 24 jam. Jadi kita nampak kenapa makin lama makin nampak kelainannya. Tingkah laku yang agak typical behavior. Jadi bila ada parents yang datang ke sini bawa anak umur 13 tahun, ada yang umur 16 tahun. Jadi bila saya katakan saya offer untuk buat test autism dan kita dapati remaja ini mengalami masalah autism. Jadi sebenarnya ibu bapa ni mengatakan mereka dah sedar lama. Tetapi sebabkan remaja ni dia boleh bercakap, dia boleh bersekolah macam biasa, jadi dia just abaikan saja. Tadi macam doktor cakap ibu bapa rasa anak mereka itu normal selama ni sebab boleh bercakap. Adakah itu berbalik kepada spektrum ataupun kategori autism ini berbeza-beza pada setiap kanak-kanak? Okey, autism berbeza dengan setiap kanak-kanak. Dia umpama macam ni kita punya cap jari ni satu je. Katakanlah cap jari saya ni walau di mana pun saya pergi inilah satunya kepunyaan saya. So kanak-kanak autism pun begitu juga. Dia punya karakter sangat berbeza. Yes, dia ada dia punya ciri yang lain. Dia tidak akan sama. Walaupun kita buat ujian autism, skornya contoh skor dia adalah 100. So 100 kanak-kanak A tidak sama dengan 100 skor kanak-kanak B. Dia akan ada slightly different. Ada perbezaannya sebenarnya. Baik, doktor, kalau spektrumnya berbeza-beza, dia ada peringkat ke? Peringkat yang mild ataupun peringkat yang ekstrim? Bagaimana tentang peringkat-peringkat autism dalam kalangan kanak-kanak ni, doktor? Okey, ada 3 peringkat autism. Pertama adalah mild autism, ya. Kedua moderate autism dan severe autism. Dan kita nak tengok macam mana kita nak kategorikan. Pertama adalah berdasarkan skor ujian autism. Kedua adalah berdasarkan kepada kita punya observation. Clinical observation pada kanak-kanak ini, kita nak tengok kemampuan, skill kanak-kanak ni. Ya, dia kalau kata severe, biasanya severe autism ni, kanak-kanak ini selalunya dia tidak boleh bercakap. Walaupun dia dah lebih umur 10 tahun, dia tidak ada speech, dia tidak boleh bercakap. Itu dah sampai level severe. Biasanya saya tengok yang tidak dapat rawatan awal ni akan bolehlah menyebabkan berlakunya severe yang melampau ni.
Kalau faktor-faktornya pula bagaimana, doktor? Mungkin faktor-faktor yang menyumbang kepada autism ini. Adakah keturunan, pemakanan? Okey, sebenarnya kalau kita tengok kajian-kajian yang dibuat, pertama dia meletakkan genetik itu sebagai punca utama. Ya, tetapi dalam saya di klinik saya, yang setakat yang saya jumpa, tidak ada satu lagi kes yang mengatakan genetik itu jadi faktor. Selalunya mereka ni adalah orang pertama, ahli keluarga pertama yang mengalami masalah autism. Yang kedua, kalau dikatakan, ada juga kajian mengatakan perkahwinan lewat usia. Lewat dapat anak tu boleh menyumbang kepada keadaan autism tu. Tetapi yang saya ada di sini, di klinik, klien-klien yang datang adalah mereka ni anak yang pertama. Ibu-ibu yang muda, pertengahan 20-an ataupun awal 30-an. Ada juga yang mengatakan sebab imunisasi. Itu kurang tepat Imunisasi bukan penyebab kepada autism. Maksudnya doktor ada pelbagai andaian lah juga mengenai autism ini, tapi belum ada yang betul-betul sah lagi faktor-faktor yang menyumbang pada autism ni. Betul lagi. Okey, baik doktor. Banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada doktor sebenarnya, tapi kita nak rehat dulu seketika ya. Kepada anda penonton Hello Doktor, jangan ke mana-mana, kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini. Apa yang saya faham tentang autism, mereka ni seperti hidup di dalam dunia mereka sendiri. Tapi bagi saya, mereka adalah insan-insan yang hebat dan mereka mempunyai kemahiran yang sangat luar biasa kalau dilatih daripada kecil dan dilatihkan dengan bersungguh-sungguh. Autism ialah satu keadaan di mana ada kecelaruan neurologi di dalam seseorang itu yang memberi kesan kepada cara mereka berkomunikasi, bersosial dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga kadang-kala ada oversensitivity ataupun undersensitivity terhadap beberapa sensori seperti mungkin bunyi, rasa, makan, deria, bau ke, lihat, mata. So kadang-kadang dia ada some oversensitivity ataupun undersensitivity. Autism ni, apa yang saya faham, kanak-kanak autism ni memang berbeza daripada kanak-kanak biasa. Mereka ni seolah-olah hidup dalam dunia mereka sendiri, sukar untuk berinteraksi, especially dengan stranger lah. Seolah-olah kalau kita bercakap dengan mereka ni, mereka macam tak dengar, sebab mereka ni hidup dalam dunia mereka sendiri. Itu dia perkongsian daripada rakan-rakan kita mengenai topik kita pada hari ini. Kepada anda yang baru saja bersama kami, hari ini di Hello Doktor kita membincangkan mengenai kenal pasti anak autism. Sebentar tadi kita bersama Dr. Nur Aisyah yang juga masih bersama kita. Doktor sudah terangkan sedikit sebanyak pengenalan mengenai autism. Tapi pada segmen kali ini kita bersama Dr. Nur Aisyah dan juga seorang lagi tetamu, seorang komposer dan pemuzik tanah air. Kita bersama Adri Hashim dalam talian bersama kita. Hello, Adri dan juga Doktor. Apa khabar, Adri? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adri, difahamkan Adri mempunyai 2 anak lelaki yang mengidap mempunyai masalah autism. Darren Haikal, 17 tahun dan Dylan Haida, 9 tahun. Ya, betul. Ya, baik. Kalau boleh, Adri kongsikan kepada penonton-penonton kita saat-saat ataupun fasa-fasa pengalaman membesarkan anak-anak autism ni dan bila ataupun apa yang buatkan Adri sendiri rasa perlu berjumpa dengan doktor dan saat-saat pertama didiagnos dengan autism ni. Okey, pengalaman saya mula-mula dulu, because ini anak first saya kan. Yeah. Anak first, anak sulung. So dia cucu Darren. sulung pada nenek saya juga, emak saya lah, cucu sulung dia. Ya. So kita tak pernah ada pengalaman ada autism ke sindrom, kita tak pernah ada pengalaman tu kan. So bila kita dapat baby lahir, wife saya lahirkan pada 2004 tu, Darren Haikal dia lahirkan 2004 tu, dia merupakan kebanggaan family tau. Kebanggaan family, because dia terlampau, bagi saya dia perfect lah masa dia lahir tu. Ya. Mak saya pun memang terlampau happy, memang terlampau comel, terlampau macam Mak Saleh lah, kata kan. Ya. Dan jiran-jiran semua memang kata,
lawanya anak ni. So kita macam kebanggaan lah. Ya. Terlampau happy sangat masa tu kan. Saya memang bangga lah anak saya tu. So bila satu kali tu kita tengok dia macam dia tak bercakap. Dia tengok boleh tak bercakap ni dah setahun lebih ni tak bercakap lagi kan. So kita bawa pergi jumpa doktor lah. Doktor kan, dan doktor tu masih ingat lagi doktor tu dekat hospital swasta. Dia kata macam saya tengok ni macam ada simptom autistik lah. Oh, masa tu saya macam nak marah kan. Kau ni betul kan doktor? Yeah. Doktor ni cakap anak aku autistik. Masa tu dah faham autism tu apa? Adakah masa tu Adri dah tahu autism tu apa? Actually kita pernah dengar yang ada apa autistik yang dispute orang ni autistik, orang ni maknanya dia kekurangan sesuatu lah kan. Yeah. Dia orang yang sempurna lah, tapi kita tak tahu autistik tu per se masa tu lagi. Ya. Kan. So bila doktor tu kata macam anak kau ada simptom autistik ni, pergi jumpa dengan pakar lah. So kita macam in denial lagi lah. Cakap takkanlah anak aku ni punyalah perfect ni kan. Takkanlah. So kita macam kita delay lagi jumpa doktor. Kita tak nak jumpa pakar. Kita just so mother pun kata no lah, budak kecil memang macam ni lah, budak kecil memang macam ni kan. So kita pun macam okey lah, tak ada, nanti dia okey. So kita hantar sekolah tadika. Masa tu dia I think setahun, 2 tahun, 3 tahun lebih tu kita hantar tadika lah. Kan? Walaupun masih dalam fasa in denial lah. Masih in denial lagi. So kita hantar tadika. So bila hantar tadika tu, kita harap dia bercampur tu, dia okey lah kan. Ya. Yeah. Because dia tak bercakap. Jadi problem dia tak bercakap je sekarang ni. Bagi saya lah masa tu. Kan. Yeah. Lepas tu bila dia bergaul dengan kawan-kawan dia, kita tiap-tiap kali kita pergi jemput dia dekat sekolah tu, kita tengok dia ni, kita memang lain lah. Memang dia punya pergaulan tu lain. Budak-budak akan bermain satu kelompok, dia akan buat sorang-sorang hal dia satu kelompok. So kita macam lah, anak dia lain sikit lah. So kita pun bawa lah jumpa pakar. So bawa jumpa pakar, dan pakar budak-budak, psikologi budak-budak, dan dia kata, saya ingat lagi perkataan tu. Yeah. Perkataan tu macam satu letupan kat telinga saya. Dia kata yours, dia dah buat semua questionnaire semua kan. Dia assessment. So dia kata anak you ni dipanggil mild mental retardation. Mild mental retardation. You bayangkan anak you, doktor tu panggil retardation. Ya. Yalah. I rasa macam nak tumbuk doktor tu masa tu. Tapi then we really masa tu kita rasa no, I think dia memang lain lah. Kan kita masa memang down gila, memang sangat sedih masa tu. Dan kita try to accept slowly kita accept, yes, dia memang lain, dia ni ada autistic punya feature. So kita mula start dia lah. Apa tu autism. Dan kita nampak memang ada feature-feature tu memang clearly dekat dia lah. Baik, memang bukan mudah sebenarnya ya. Doktor, berdasarkan pengalaman juga, adakah fasa-fasa susah nak menerima ini biasa dalam kalangan ibu bapa? Itu memang betul tu. Terutamanya kan, bila anak-anak ni lambat bercakap, kita akan kata alah belum lagi, nanti bercakap lah tu. Itu masalah, itu memang satu masalah besar sebenarnya. Sebab kita akan tunggu. Bila kita tunggu, kita tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Sebab itulah kita kena jadikan satu kebiasaan untuk baru anda jumpa pakar untuk mengenal pasti jika ada sebarang isu. Memang stigma masyarakat akan fikir macam tu, kita akan delay dan sebagainya. Dan denial ni memang akan berlaku kepada ibu ayah yang kata anak yang pertama. Selalu macam tu yang berlaku pada anak pertama. Lepas tu bila anak kedua dan ketiga, dia akan start concern. Dia dah kata prepare lebih awal lagi. Prepare ataupun bersedia dari segi emosi dulu kan, secara mental dahulu. Tapi bila anak saya yang kedua, sorry doktor. Baiklah, sebelum kita teruskan bersama Adri dan juga doktor, kita nak saksikan dulu laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami mengenai seorang ibu yang sanggup berkorban kerjayanya demi menjaga seorang anak autism. Jom kita saksikan dulu. Abraham T. Yan berusia 5 tahun, seorang anak autism berkefungsian tinggi. Ibunya Mimi Azura Kamarudin, 37 tahun, nekat untuk berhenti kerja dan memberi fokus yang lebih kepada anak keduanya ini. Kelahiran Abraham ini tidak seperti abang dan adiknya, apatah lagi selama 9 bulan dalam kandungan semuanya normal. Saya mempunyai anak
yang mempunyai masalah autism dapat detect dia masa kami sambut hari lahir dia yang ketiga. Masa tu saya perasan dia tak boleh nak tiup lilin pun. Saya nampak anak saya tak excited macam budak lain kan. Jadi bila dia tak boleh meniup lagi tu, agak lain lah. Saya dengan suami fikir nak bawa ke pakar. Dan kami berjumpa dengan Dr. Aisyah. Dan dari situ saya datang jumpa Dr. Aisyah dan Dr. Aisyah cakap dengan saya, okey, dia kasih saya masa 6 bulan untuk saya buat terapi dulu untuk anak saya sebelum anak saya didiagnose apa-apalah. Anak saya sebelum ni dia non-verbal. Langsung tak ada bunyi, hanya menangis dan dia tak faham arahan. Tak ada eye contact. Dia tak tengok pun mata saya. Saya rasa lepas saya buatkan terapi ni, saya macam jadi seorang ibu after 4 tahun. After 4 tahun melahirkan anak, baru saya rasa macam saya ni ibu sebab saya dengar anak saya panggil saya mama. Sebelum dia belajar sebut perkataan mama, dia babbling dulu. Dia duduk seorang-seorang, dia main mama 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 mama. Dia cuma cetuk, dia tak panggil saya. Lepas 2-3 bulan dia dah sebut dah. Dia dah panggil kita dah. Dengan eye contact dia, mama, dia dah mula dah sebut. Yang ada anak autism ni, saya tak pernah kata bersabarlah. I never use that word, sabar. Saya akan kata bersedia masa. Bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh Abraham, Dr. Aisyah membuat ujian autism dengan ibu bapanya. Ia bertujuan untuk mengesan tahap masalah autism yang dihadapi oleh anak mereka. Melalui ujian ini, Dr. Aisyah mengesahkan Abraham mempunyai masalah mild autism. Masa saya dapat tahu Abraham ada autism, tipulah kalau saya tak ada perasaan negatif, benda-benda negatif macam tu. Saya pernah fikir apa yang saya nak buat dengan anak saya. Macam mana saya nak hadap masyarakat, keluarga, kawan-kawan. Saya pernah fikir benda-benda macam itu sebenarnya. Perasaan malu tu memang ada. Tapi lama-lama bila saya sendiri yang cuba tolong anak saya dan anak saya ada progress, saya rasa saya bangga sebenarnya. Anak saya ubah saya dan suami saya. Saya pernah cakap dengan kawan saya pun pelik tengok saya. Saya cakap dengan dia, dulu aku tak ada anak autism. Tapi aku tak se-happy sekarang. Itulah perasaan saya sebenarnya. Sebab dengan anak saya tu, hidup saya jadi lebih baik. Saya lebih baik dengan anak. Saya lebih tahu dengan apa masalah anak saya. Saya lebih dekat dengan suami saya, dengan Allah, dengan keluarga saya. Tak ada benda yang nak dimalukan. Ada sebab Allah kasih kita. Dan benda tu semua benda yang baik sebenarnya. Itu dia sebuah kisah yang boleh kita sama-sama jadikan sebagai inspirasi pastinya. Baiklah, tadi Adri ada kongsikan pengalaman bagaimana anak pertama selepas disahkan mempunyai masalah autism. Dan pada waktu itu anak sulung kan, kalau kita lihat secara fizikal memang handsome Darren. Dan tidak sangkalah mempunyai masalah autism. Tetapi anak kedua pula, bagaimana pula kisahnya dan penerimaan Adri dan juga isteri ketika itu? Okey, bila Dylan Haida dilahirkan, kita orang berhati-hati lah. Kita dah mula berhati-hati kan. Tapi kita nampak Dylan ni masa mula-mula dia memang normal. Dia boleh dengar, dia jalan pun cepat. Tapi dia tak bercakap je lagi. Dia tak bercakap lagi. Tapi untuk itu kita tak ada cakap banyak, kita terus hantar masuk tadika secepat mungkin. Berarti umur dia 3 tahun kita dah hantar tadika dah. So just because nak bagikan dia bergaul dengan budak-budak tu. I think dia banyak membantulah bila dia start bergaul tu. Kan? So, adik dia ni bagi saya bagi kami ni memang dia tak se-severe Darren. Darren tu dia memang dia tantrum everything. Tantrum, mengamuk, meltdown semua ada. Tapi Dylan tak ada. Dia cuma non-verbal je. Dia lebih tenang. Hyper to the max. Baik, itu perbezaan karakter ataupun personality mereka berdua. Tetapi kelebihan mereka pula bagaimana? Kelebihan ataupun minat masing-masing? Minat mula-mula dulu Darren ni dia minat dia memang dia memang suka muzik. Dia suka kadang main drum lah, ketuk-ketuk drum. Ikut ayah dia. Tapi dia paling suka nyanyi lah actually. Nyanyi. Sekarang ni memang dia nyanyi je. Kalau kat sekolah tu, cikgu-cikgu tak memang tahu. Kalau dia nyanyi tu, dia biar je dia nyanyi. So kalau saya baru nak ambil dia dari sekolah tu, tengah jalan tu saya dengar orang tengah nyanyi, tu dia tu. Dia memang kuat menyanyi je sekarang ni. Tapi dalam bahasa Jerman lah. Tak apa, yang penting minat tu ada, kebolehan tu ada. Tapi dia punya melodi, pitching dia semua memang perfect. Baiklah.
Doktor, kalau kita lihatkan anak-anak autism ni ada kelebihan mereka masing-masing. Bagaimana untuk ibu bapa nak tahu apa kebolehan anak-anak mereka yang mempunyai masalah autism ni? Okey. Sebenarnya kan saya selalu cadangkan kepada ibu bapa untuk expose dedahkan kanak-kanak ni dengan pelbagai aktiviti. Dan daripada situ kita akan tahu yang mana dia punya kekuatan. Kalau tidak, kita tidak akan tahu kan. Kasih dia explore, kasih peluang. Macam tadi klien saya Mimi tadi, memang saya cadangkan untuk buat macam-macam aktiviti dan Mak Mimi memang sangat committed lah. Macam-macam aktiviti dia cuba kepada Abraham, swimming, drawing, banyak. Daripada situ kita akan dapat kenal pasti yang mana satu yang menjadi pilihan kanak-kanak autism ni. Kalau kita tak pilih pendedahan, so kita tak akan tahu yang mana satu jadi minatnya. Semua yang dicuba. Jadi sebenarnya aktiviti, bila kita cuba pelbagai aktiviti, dia boleh merangsang saraf otak untuk berkembang dengan baik sebenarnya. Bukan kata kita nak tengok strength kekuatan. Macam kalau kita tengok Abraham tu, pandai menulis, suka berenang, itu antara aktiviti-aktiviti yang dieksposkan kepada anak-anak ini, doktor? Betul. Memang tepat sekali apa yang dibuat oleh Puan Mimi. Memang dia cuba semua aktiviti yang sesuai dengan usia Abraham. Jadi mana yang menjadi minat tu, itu akan dilebihkan. Baik. Adri, kalau kita lihat biasanya mengenai autism ini ada dalam kalangan masyarakat kita belum faham. Mereka hanya fokus kepada anak-anak yang mempunyai masalah autism. Tetapi belum faham lagi emosi ataupun cabarannya kepada pasangan suami isteri dan juga ibu bapa yang membesarkan mereka. Sebagai seorang selebriti, apa yang Adri lakukan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai autism ini? Memang betul tu. Saya rasa tak ramai lagi orang tahu lagi pasal autism ni. Dia orang tak tahu apa yang kita lalui, family lalui. Untuk kami parent-parent autism ni, benda-benda kecil tu pun walaupun dia betulkan bekas makanan tu pun kita dah macam bestnya. Dia satu benda yang ya Allah bestnya kan. Macam tadi Darren tadi sebelum keluar rumah tadi dia betulkan dia makan kuih raya kan, lepas tu dia tutup properly. So I was happy sangat tengok benda tu. So benda-benda kecil tu walaupun tak seberapa lah bagi orang yang tak ada pernah ada pengalaman dengan autism. Benda tu adalah satu achievement untuk dia. So pengetahuan pasal saya masih lagi rasa macam bila saya cakap anak saya ni autism. Autism apa tu? Saya rasa belum macam lagi sampai. Bengang orang masyarakat. Saya sangat marah. Kenapa kau tak tahu pasal autism ni? Kan benda ni memang dah wujud dah lama kot. Kan? Saya pernah bergaduh dengan orang banyak bila orang marah anak saya dan saya explain dia orang tak tahu apa benda tu. Saya rasa macam apa yang kau tengok kat internet tu? Tapi saya sedarlah kan. So sebagai selebriti saya rasa macam aku kena buat awareness lah benda ni. Aku kena sikit sebanyak masukkan juga this is autism, this is how macam mana budak autism. Kadang-kadang budak-budak kalau kita tengok budak tu nakal, dia bukan nakal sebarang tu, kita kena tengok. Kenapa dia macam ni? Kenapa dia menjerit-jerit ni? So saya ada empathy lebih dekat mak bapak dengan budak-budak ni sekarang ni. Compare tu kalau kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita tengok bila budak-budak menjerit, kita ingat budak ni jahat betul lah, mak bapak dia tak ajar ke. Benda macam tu kan. Jelingan masyarakat tu memang pedih. Saya ingat lagi dulu dia mengamuk dekat shopping complex. Dia mengamuk, dia tantrum, dia terbaring-baring kat lantai. Orang yang lalu lalang tu punyalah pandang saya macam saya ni tak pandai jaga anak. Sebab secara fizikal dia nampak normal. So dia punya pandangan tu macam pisau slash hati saya tu. Korang tak faham benda tu. Korang boleh cakap tak apalah, pemberian Tuhan. Itu kita dah reda, kita dah lama reda dah. Mata korang tu kena jaga. Kalau korang tak faham benda ni, korang takkan faham. Betul. Okey, baik. Terima kasih Adri. Pastinya apa yang dapat kita simpulkan dekat CD, kesedaran tu belum lagi sampai kepada keseluruhan masyarakat. Belum lagi. Saya harap sangat awareness ni akan selebriti yang ada pengalaman ni untuk tampil ke depan dan expose kenapa apa itu autism. Pastinya.
gunakan laman media sosial dan juga followers ataupun pengikut yang ramai di media sosial untuk kongsikan kesedaran mengenai autism ini. Baiklah, terima kasih Adri atas perkongsian. Jaga diri dan kirim salam kepada semua ahli keluarga ya. InsyaAllah, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan doktor, kita akan jumpa lagi selepas ini. Dan kepada anda penonton Hello Doktor, jangan ke mana-mana. Masih lagi di Hello Doktor, itu antara trivia mengenai topik kita pada hari ini, autism. Kalau seperti tadi, kita bersama Adri Hashim yang sudah berkongsikan pengalaman beliau membesarkan 2 orang anak lelaki yang mengidap autism. Sekarang ini kita bersama seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang mempunyai masalah autism, iaitu bersama kita di dalam talian sekarang ini kita bersama dengan Puan Siti Nur Hayati dari Sungai Buloh. Hello, Assalamualaikum Puan Hayati. Salam. Darius ke tu? Hai. Hai Darius. Hai. Good boy. Baik, Puan Hayati, kita juga bersama dengan Dr. Aisyah pada hari ini. Baiklah, boleh terus Puan Hayati kongsikan setelah anak disahkan mempunyai masalah autism, apa penerimaan pada ketika itu? Macam dah ready kot sebab masa tu 2012 autism macam belum macam sekarang tau. Ikutkan masa tu memang ramai kita termasuk saya. Yeah. Bila saya dah Google ciri-ciri dia, saya macam dah ready jugalah. Sebab pergi terapi dekat Sungai Buloh, doktor pun macam dah bagi hint ada sikit-sikit. Masa tu macam dah ready lah. Lagipun dia jenis yang bijak kan, IQ dia bagus, so kami macam okeylah, rasa bersyukur walaupun ada kekurangan tapi ada kelebihan. Ya, tapi saya terkejut sekejap bila Puan Hayati cakap dah bersedia tu. Pada ketika itu umur berapa? Darius masa tu saya nampak ciri-ciri dia lain tu masa dia umur 8 bulan. Dia diagnose umur 5 tahun. Baik, apa yang membuatkan, apa antara ciri-ciri dia tu yang membuatkan Puan Hayati terus berjumpa dengan doktor? Masa ciri-ciri dia lambat cakap, speech delay. Lepas tu bila kita ajak dia bercakap, dia ignore macam. Tapi kalau ajak dia cakap sesuatu pasal akademik, macam ABC ke, belajar-belajar ni, buat blog tu dia punya minat tu memang kita nampak lah. Umur daripada awal lagi dah nampak. Ni dia, macam kalau kita tengok dekat TV ni kan. Tadi Puan Hayati ada kongsikan mengenai IQ, tahap IQ Darius yang tinggi. Macam mana boleh tahu tahap IQ dia tu? Adakah nasihat doktor yang beritahu untuk menjalani ujian ataupun rawatan tertentu? Saya nampak dia, asal dia kenal seorang, nama dia Kak Ros daripada MAFA, Malaysia High Functioning Autism. Saya kenal Kak Ros daripada situ. Dia ada cerita pasal IQ test. Dia kata kalau anak macam ni, dia kata kenapa tak buat IQ test. Lepas tu saya rasa masa tu macam kami belum mampu lagi lah. And then dia kata tak apa, nanti dia tolong dapatkan dana zakat. Alhamdulillah saya masuk dalam Malaysia High Functioning Autism tu, panggil MAFA. Dapat dana berzakat, and then dia kenalkan dengan Dr. Aisyah ni. And then itulah kami start buat IQ test tu. IQ test ataupun ujian tu macam mana ya Puan Hayati, proses dia? Proses dia yang kami dapat ni daripada dana zakat Selangor. Proses maksudnya ujian yang dilakukan dekat Darius tu macam mana? Sorry, masa buat ujian tu saya tak ada, saya kat luar. Dia buat dengan pembantu Dr. Aisyah. Okey. Kalau macam tu, Dr. Aisyah boleh kongsikan tentang rawatan autism ni dan IQ test ini antara rawatannya ya, Dr. Aisyah? Okey, ya boleh. Silakan. Biasanya bila kanak-kanak autism ni, orang ingat dah tak ada ujian psikologi yang boleh dibuat lagi ya. Tetapi sebenarnya tanggapan tu silap, because kanak-kanak autism juga seperti kanak-kanak yang lain ya. Sebab terutamanya yang kita tengok yang ada high functioning ni.
high functioning maksudnya kanak-kanak ni boleh bercakap, ya, dia faham arahan. Kanak-kanak macam ni sangat bagus kalau kita buatkan ujian IQ. Bukan saya kata yang lain tu tak bagus, dia ada juga, tetapi kita nak tengok tujuan kita buat IQ test adalah untuk mengenal pasti tahap kemampuan kanak-kanak ni. Sebab kita nak prepare bukan untuk hari ni, bukan untuk macam Darius 9 tahun, tetapi untuk future-nya. Masa dia umur 20 tahun, di mana dia nanti? So ujian IQ ni adalah satu set ujian yang saya gunakan menggunakan gambar actually. Saya ada sebenarnya dekat sini kalau saya tunjukkan. Dia bukan ujian IQ, bukannya esei, bukan matematik mungkin ramai orang yang tak tahu. Dia adalah bergambar sebenarnya. Tapi dia ada maksud dia tertentu Okey, dia menggunakan stimulus book dan blocks di mana ujian ni akan mengambil masa dalam 2 jam macam tu. So ujian, kenapa saya kata ujian IQ penting untuk kanak-kanak autism? Pertama, untuk kita kena pasti kekuatan kanak-kanak ni. Semua kanak-kanak ada kelebihannya. Dapat pula kalau macam Darius, dia adalah seorang kanak-kanak yang high functioning. Terbukti bila kita buat IQ test, dia punya ujian IQ lebih daripada 120 ke atas. Okey. So daripada ujian IQ ni, keputusannya saya buat analisis untuk menentukan di mana area kekuatan. Maksudnya, adakah dia ni lebih kepada kekuatan pada visual. Kalau kita tengok skor yang dipaparkan tu IQ dia sangat tinggi tu kemudian kita nak tengok adakah kekuatan pada vision. Maknanya dalam bidang akademik ataupun aktiviti harian, benda yang bersifat visual, yang bercetak ataupun dalam bentuk video, dia akan lebih mudah faham. Itu maksudnya. Jadi bila kita plan untuk future-nya, kita dah tahu adakah kanak-kanak ini sesuai untuk kita masukkan sekian-sekian center, adakah boleh kita kita guide dia, bantu dia untuk melihat apa benda yang dia minat tu, dan kita guide lah. Sebab kalau kita tak tahu ujian IQ, kita macam tak ada idea apa yang nak kita boleh buat. Maksudnya doktor, ujian IQ ni akan boleh kita kategorikan kebolehan, kelebihan anak-anak autism ini, dan adakah bermaksud setiap anak-anak yang mempunyai masalah autism dinasihatkan untuk terus mengambil ujian IQ ni? Betul, saya sangat menggalakkan ujian IQ dilakukan untuk kita kena pasti keadaan anak kita. Sebenarnya ujian IQ bukan saja boleh menentukan cerdas, tetapi boleh bantu ibu ayah membina parenting style yang betul. Gaya ke ibu bapanya betul. Selama ni yang saya jumpa, ibu ayah yang ada anak-anak autism, dia suka paksa anak dia buat something. Bila budak tu tak boleh buat, dia stres. Tertekan. Sebenarnya dia tak tahu dekat mana yang menjadi kekuatan anak ni. Menariklah ujian IQ ni. Betul. Okay, kita nak tahu lagi mengenai rawatan, doktor, tetapi nampaknya kita ada pemanggil di Hello Doktor pada hari ini. Hello, Assalamualaikum, Putri dari Damansara. Waalaikumsalam. Baik Putri, apa yang nak ditanyakan tu? Okey, saya ada seorang anak autism. Tahun ni usia dia 12 tahun. 12 tahun. Dan dia boleh dikategori sebagai high functioning lah. Cuma dari segi komunikasi dia tu kurang. Tapi bolehlah bercakap simple-simple, faham simple instruction dan boleh request simple-simple things lah. Tapi ada satu je, dia ada satu obsession dengan macam washing machine, dengan microwave. Jadi macam bila washing machine tu on ataupun tak on, dia akan cuba teka-teka, dia tuang air dan sebagainya, sampai sekarang tahap yang mana washing machine tu dah boleh rosak dan sebagainya tau. Macam mana saya nak mungkin macam approach untuk macam minta dia tak nak macam kacau barang-barang elektronik ni yang menjadi obsession dia ni. Tapi itulah, bila kita halang memang dia akan buat juga. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih Putri atas soalan yang ditanyakan. Baiklah, itu dia doktor. Seperti yang dikongsikan oleh Edri dan juga Hayati dan juga rata-rata ibu bapa yang mempunyai anak yang mempunyai autism ini, mereka ada minat mereka ataupun obses mereka sendiri. Seperti Putri tadi kepada mesin basuh. Dan ada kalanya minat mereka itu membahayakan. Bagaimana untuk mereka menangani ataupun mengalihkan mereka punya minat tu? Okey. Sebenarnya tadi dikatakan anak mungkin umur 12 tahun tadi. Saya percaya mungkin keadaan tu telah berlaku lebih awal lagi. Bukan dia daripada umur 12 tahun tu dia dah start ada obses tentang sesuatu objek. Okey, caranya adalah yang pertama kita cuba alihkan perhatian. Kita memang
halang dia daripada pergi ke washing machine, ke microwave, tetapi kita jangan sekadar halang. Kita kena provide, kita kena berikan benda yang lain, aktiviti yang lain sebagai ganti kepada dia mesin basuh tadi, microwave. Kalau kita halang, kita stop, dia tidak akan dapat message yang mengatakan mungkin bahaya kan, pergi ke washing machine ataupun microwave mungkin panas dan sebagainya. Tapi bila kita halang, dia belum sempat dekat dengan mesin basuh tu, kita dah ambil dia, tarik ke tempat lain. Kita kasihkan aktiviti lain, contohlah Lego ataupun lukisan, apa-apa benda yang boleh mengalihkan perhatiannya. Kita jangan sekadar stop dan kita biarkan saja. Dia akan mencari benda yang menyeronokkan dia tadi, benda yang berpusing. So kita gantikan dengan benda-benda yang lain. Baik, maksudnya ganti dengan sesuatu yang lebih selamatlah dan jadikan itu sebagai rutin sampai anak tu dah biasa. Baiklah, kalau Puan Hayati pula bagaimana mengenai rutin harian dia? Sebab kalau kita tengok Puan Hayati ni begitu tenang sekali, macam begitu mudahnya menjaga Darius ni. Kalau rutin harian dia bagaimana aktiviti-aktiviti yang dilakukan? Bukan tak mudah jugalah sebab cabaran tu ada macam dia ikutkan orang yang saya pernah dia mengamuk, tumbuk saya, sepak saya tu saya dah melalui semua tapi saya tenang tu saya just puja hati ni amanah yang Allah berikan untuk saya. Saya jaga je lah baik-baik. So saya nampak dia minat kepada macam origami macam sekarang ni pun kalau tengok dia tengah wah, kreatifnya. Dia tengah buat apa tu? Dia tengah pegang kertas. Ini dia punya. Okey, Mama letak dalam bekas. Memang setiap hari takkan habis dia dengan kertas dia. So kita bagi je lah macam buatkan je aktiviti selagi saya ada masa. Saya buatkannya macam painting. Daripada kecil dia dah minat benda-benda yang educational toys. So saya lebihkan kepada tu lah macam susun-susun cawan. Bagi dia main blog. Saya bagi dia chance yang macam tu lah. And then dia suka benda facts. Macam fakta, macam dia tengok YouTube. Benda-benda fakta tu nanti dia dapat dia cerita kat saya. So saya bagi chance lah dia tengok YouTube. Tapi ada masa lah saya macam bagi YouTube time 2 jam abang, waktu kita rehat. Dia okey lah dia ikut. Sebab apa yang saya buat kat dia bab macam apa rule saya bagi kat ayah. Sebab dia lagi takut dengan ayah macam Darius tengok laptop 2 jam je. Kalau tak boleh tak bagi kalau lebih 2 jam nanti ayah ambil laptop ni ayah simpan. Okey dia takut lah. So dia akan ingat. Dia jenis yang apa orang kata ikut masa macam bang start pukul 6 tengok pukul 8 contohnya tutup. Dia akan set masa tu. Terlebih je risau, terkurang tak boleh. Memang jaga masa ya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Puan Nur Hayati kerana kongsikan kepada kami. Pasti dia ramai yang mendapat inspirasi daripada Puan Nur Hayati. Harapnya kita dapat jumpa lagi insya-Allah. Okey, insya-Allah. Baiklah, kepada anda penonton, teruskan bersama kami di Hello Doktor. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Hello doktor, Assalamualaikum. Okey, saya nak tanya, adakah autism ni boleh dipulihkan dan jika ya, rawatan yang bagaimana? Itu dia dari rakan pengacara saya, Uyaina Arsyad, yang bertanyakan kepada Dr. Nur Aisyah apa antara rawatan yang boleh dilakukan kepada mereka yang mempunyai masalah autism. Hello Dr. Aisyah. Alright. Boleh terus jawab soalan Uyaina tu. Okey. Dia bertanya tadi, adakah autism boleh dipulihkan? Ya. Autism adalah satu-satunya diagnosis yang kekal. Diagnosis kekal maknanya dia tidak boleh dipulihkan. Tetapi dengan early detection, bila kita tahu lebih awal anak kita ada masalah autism, kita boleh bantu untuk minimize, untuk mengurangkan simptom autism tu. Contohnya, kalau kita tahu awal anak kita autism, seawal umur 2 tahun atau 3 tahun, dia tak bercakap biasanya, ada masalah percakapan, tidak ada eye contact. So kalau kita dah tahu awal, kita bertindak, berikan terapi, maka kita boleh bantu anak kita bercakap, akan start keluarkan speech dan juga akan ada eye contact. Itu sangat penting. Tetapi kalau kita delay, dia autism kan, kalau kita lambat bertindak, dia lagi lama lagi worse. Kalau kita cepat bertindak, dia akan nampak perkembangan. Tetapi dia akan kekal dalam keadaan autism tu sehinggalah dewasa.
Baik. Jadi sebab itulah sangat-sangat penting untuk awal-awal lagi kita dah kesan ataupun terus bawa kepada doktor kalau ada tanda-tanda tu kan. Baik doktor, kalau pemakanan pula bagaimana untuk anak-anak autism ini? Adakah mereka perlu pemakanan yang tertentu untuk memastikan mereka berkembang dengan baik, doktor? Maaf, saya tak apa dengar soalan tadi. Okey doktor, kalau pemakanan untuk anak-anak autism ini pula bagaimana? Apa yang boleh, apa yang perlu dipantang? Okey. Alright. Okey doktor. Okey. Baik. Melalui pembacaan saya dan juga feedback daripada klien mereka katakan mereka akan lebihkan minyak zaitun. Minyak zaitun. Kurangkan makanan bercoklat. Kalau boleh elakkan makanan segera ni, fast food. Saya tak langsung boleh kata kawal behavior anak. Sebab kadang-kadang makanan ringan ni, makanan fast food ni dia banyak bahan-bahan kan yang boleh membuatkan anak-anak ni menjadi aktif, hyperaktif dan sebagainya. Jadi kita lebihkan kepada olive oil dan kurangkan benda-benda yang fast food ni. Secara mudahnya doktor, semua pemakanan yang sihat, yang seimbang dan memang elak makanan yang fast food dan sebagainya ya doktor. Doktor, kita ada segmen fakta atau mitos sekarang ni. Kalau boleh kita tengok doktor jawab ya, fakta ataupun mitos. Terus saja ya doktor. Okey, fakta dan mitos. Yang pertama, autism bukan sejenis penyakit. Nombor 2, penyebab dan penawar autism belum ditemui. Okey doktor, yang pertama, autism bukan sejenis penyakit, fakta ataupun mitos? Okey, dia adalah disorders, gangguan. Gangguan. Neuro sebenarnya. Okey, seterusnya penyebab dan penawar autism belum ditemui, fakta atau mitos? Dia actually itu memang fakta. Masih lagi dalam kajian nak tahu lebih tepat kenapa berlaku autism. Okey, seterusnya, semua anak autism hyperaktif atau agresif, fakta ataupun mitos? Itu mitos, tak semestinya. Dia ada banyak karakter dia. Okey, fakta atau mitos seterusnya doktor, anak autism tidak suka bersosial? Bukan semua, ada yang saya jumpa boleh bersosial. Okey, ini yang seterusnya terakhir ni doktor. Yang terakhir ni doktor memang menjadi pertanyaan ramai. Vaksin dan juga gadget penyebab autism. Gadget tu yang penting. Betul, fakta atau mitos? Saya tak dengar soalan tadi, terputus, maaf. Vaksin dan juga gadget penyebab autism. Bukan. Bukan ya? Itu mitos, itu memang totally mitos. Okey, nombor 5 itu totally mitos. Okey, baik doktor. Mengenai autism ini, kalau boleh kita simpulkan doktor, kalau kita lihat masyarakat sebenarnya seperti yang Adri kongsikan tadi belum capai sepenuhnya kepada mereka pemahaman tentang autism ini. Harapan doktor sendiri kepada masyarakat di Malaysia untuk mereka faham bukan sahaja mengenai penyakit autism tetapi untuk mereka memahami emosi ataupun cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa dalam membesarkan anak-anak autism ni. Silakan doktor. Doktor? Baiklah, nampaknya... Pertama sekali, saya ingin menyeru kepada semua ibu bapa. Hello? Okey, doktor, teruskan. Agaknya line agak slow sikit dah. Tak apa, okey dah. Okey. Saya ingin menyeru kepada semua ibu bapa. Saya selalu cakap benda yang sama dalam live saya. Bila kita dapat anak kita umur 2 tahun, segera kita bawa dapatkan ujian autism. Walaupun kita rasa anak kita tak ada masalah autism, tapi kita tak tahu. Kita bukan pakar dalam bidang ni. Kenapa? Kalau kita dapat detect awal, itu lebih baik untuk bantu anak ni minimize autism simptomnya. Sebab target kita nanti darjah 1 dia akan masuk kelas biasa atau inclusive classroom. Okey, jadikan ujian autism sepenting imunisasi. Itu sangat penting. Kemudian pada anak yang dah ada anak autism, yang paling penting adalah konsistensi. Bila kita bantu anak kita dalam terapi, kena konsisten.
saya tak pernah cakap perkataan sabar kepada klien saya. Apa yang saya sebut ialah konsisten. Buat konsisten. Saya puji macam Puan Mimi kan, saya dah kenal lama masa Abraham umur 3 tahun dulu. Dia selalu update perkembangan Abraham pada saya. Dia sangat committed. Buktinya tengok, perkembangan yang sangat luar biasa. Saya pun kagum. Itu contoh. Contoh kepada ibu ayah di luar sana, jangan down, jangan give up. Kita tak tahu future anak kita macam mana. Ya. Kemudian bila dia dah meningkat dewasa, umur dalam 9 tahun, 10 tahun, kita buat ujian IQ untuk tentukan hala tuju dia. Hala tuju anak ini. Apa kekuatannya, apa kelemahannya. So kita bantu dia supaya nanti bila umur 20 tahun, kita dah tahu di mana dia akan berada nanti. Baik. Okay? Jangan putus asa. Ada ruangan. Ada ruang, ada potensi. Anak-anak autism semua ada potensinya. Tapi kena ikut laluan yang betul. Pastinya, doktor, maaf kalau saya mencelah. Pastinya setiap anak-anak autism ini ada kelebihan masing-masing. Yang paling penting, ibu bapa mereka sentiasa istiqamah dan juga konsisten dalam untuk membesarkan anak-anak autism ini. Terima kasih banyak-banyak Dr. Nur Aisyah kerana bersama kita pada hari ini. Tapi kan doktor, kita banyak soalan di Facebook Hello Doktor sebenarnya pada hari ini dan doktor akan menjawabnya ya di Facebook Hello Doktor. Tak sempat kita nak kongsikan secara live pada hari ini. Baiklah, kepada anda semua penonton Hello Doktor, terima kasih kerana terus setia bersama kami dari awal siaran sampailah sekarang. Jumpa lagi pada hari Ahad depan jam 5.30 petang. Kita undur diri dahulu. Assalamualaikum, jaga diri.